Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diizinkan kita masih berselawat pada baginda Nabi. InsyaAllah dengan selawat yang dibaca itu membaca 10 kelebihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menurunkan barakah, menjauhi wabak penyakit. Ya, alhamdulillah kita Negeri Sembilan ni kes pun semakin turun. Yang jangan kita perlekehkan, yang kita pandang remeh segala selawat-selawat yang dibaca itu. Kita yakin dengan barakah pengajian, barakah solat jemaah, barakah-barakah amal-amal soleh itu menghindarkan, menjauhkan balak daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita sambung kitab Kashful Ghaibiyah. Ini kita dah sampai muka surat 48, 4 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bi ilmihi wa barakatihi. Dan telah menyebut oleh Al-Arif Sya'rani, berkata ia telah meriwayat oleh Imam Turmizi daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, berkata ia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbuat umatku 15 perkara. Apabila berbuat umatku 15 perkara ini, nescaya turunlah dengan dia oleh balak. Dikata orang, dan apakah ia 15 itu ya Rasulullah? Maka sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-maghnam duwalan wal amanatu mughnaman wa zakatu mughraman wa ata'a ar-rajulu zawjatahu wa an ummihi wa jafa abahu wartafa'atil aswatu fil masajid wa kana za'imul qaumi ardhalahum wa akramur rajuli makhafata syarrihi wa syarru wa syuribatil khamru wa lubsul harir wa lubisal hariru wa takhadatil faitat faitat tu ghainat wal ma'azifu wa la'ana akhiru hadhil ummati awwalaha fayartakibu 'inda dhalika rihan hamra'a aw khasafan aw maskhan. Arti hadis ini, apabila adalah ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta benda, kekuasaan. Itu diambil oleh raja-raja. Maksudnya apa ni? Bila kekayaan satu negara tu menjadi rebutan penguasa-penguasa, masing-masing nak rebut kuasa, bukan nak bela rakyat, tapi nak dapatkan keuntungan daripada negara tersebut. Dan ini berlaku di mana-mana, tak terlepas negara kita ni. Ini penyebab bala yang pertama. Idza kana al-maghnam duwalan mana? Berputar di kalangan orang-orang yang penguasa-penguasa yang nak dapat keuntungan. Pemimpin nak dapat maghnam. Maghnam ni ghanimah. Kalau zaman dulu perang dapat harta ghanimah. Zaman sekarang ni harta perbendaharaan negara itu direbut oleh beberapa orang yang kononnya nak bela negara, tapi sebenarnya untuk perut sendiri. Ini salah satu yang menjemput bala nombor satu. Sebut yang pertama sekali tu. Dan wal amanatu mughnaman, dan harta amanah itu jadi harta yang dirampas. Allah. Harta-harta amanah
Harta-harta perbandaraan amanah untuk rakyat dirampas, diambil atas nama itu, di atas nama ini. Pada tu hak rakyat tu, amanah tu. Patutnya dikembalikan pada masyarakat, tapi diambil oleh orang tertentu untuk kepentingan yang tertentu. Ini juga menjemput bala nombor 2. Orang dah tak ada amanah lagi dah. Harta amanah diambil jadi hak sendiri. Nampak tu? Itu nombor 2. Yang ketiga, wazakatu mughraman, dan zakat itu dibilang akan rugi. Rugilah kalau kita bagi zakat kat orang ni. Baik kita pakai zakat ni buat itu buat ini, bagi kat manusia ni rugi. Tak ada faedah bagi zakat ni. Jadi orang tak keluar zakat, kurang mengeluarkan zakat. Ataupun kalau ada duit zakat, zakat tu tak sampai pada orang yang asnaf yang berhak. Diselewengkan, dikeluarkan fatwa-fatwa yang macam-macam untuk meluluskan kehendak-kehendak tertentu. Ini menjemput bala nombor 3. Bala akan turun. Yang keempat, wa ata'ar rajulu zaujatah, taat laki-laki akan isterinya. Banyak lahir Mr. Mama. Suami duduk rumah, bini kerja. Lepas tu taat dengan bini tu. Apa bini suruh semua buat. Takut je. Kat belakang berani. Depan terus senyap. Belakang pumpang dah. Oi. Nak kahwin 2 dah, 3 dah. Lepasnya cut. Atau ar-rajulu zaujatah, taat suami dengan isterinya. Takut, sayang sangat, takut isteri lari. Sampai tahap tidak mentaati Allah lagi. Taat laki-laki pada isteri. Ini yang menjemput bala ni. Habis, kekeluargaan hancur. Pemimpin adalah isteri, bukan suami lagi. Suami tak memimpin lagi dah. Hilang kekuasaan, hilang kemampuan nak memimpin. Bini pula pimpin suami. Yang kelima, apa jadi institusi keluarga itu? Wa an ummih, kata dia, dan derhaka ia akan ibunya. Taat kat isteri, derhaka kat mak. Banyak isteri kekeluargaan, bila dia pilih antara isteri dengan ibu, dia pilih isteri. Mak tinggal kat rumah. Patut tanggungjawab laki-laki itu mak dia. Yang bela dia tu. Tapi bila dah kahwin, isteri cantik pula, habis. Maka ditinggalkan ibunya tu. Derhaka pada ibu kerana taat pada isterinya. Ini berlaku, menjemput bala. Lagi wajafa abahu, dan mensia-siakan ia akan bapaknya. Bapak tak dihormati lagi dah. Maknanya ini the signs of kiamah. Tanda-tanda kiamat tu. Antara perkara yang dihancur tadi, sistem kekuasaan hancur. Lepas tu sistem kekeluargaan pula. Antara isteri, suami, mak, ayah hancur. Hilang hormat tu hilang. Disisiakan bapaknya. Bapak tak dihormat lagi. Wartafa'il aswat, dan mengangkatkan suara dalam masjid. Apa cerita, apa maksud terangkat suara dalam masjid ni? Kalau zikir tak apa, kerana Allah mengizinkan zikir tu berada, menyebut Allah dalam masjid kuat-kuat, tak masalah. Mereka waktu solat lah. Makna wartafatil aswat itu berlaku berdebat, cerita-cerita yang tak ada kena-mengena dengan ibadah. Banyak penceramah yang bukan berkaitan dengan agama tu. Cerita dunia banyak. Wartafatil aswat, terangkat suara dia orang tu. Cakap kuat-kuat. Berceramah lagi. Kadang-kadang tak ada kena-mengena langsung dengan agama ni. Bukan pasal nak menambah ibadah ke, bukan. Kalau ada kuliah pun, kuliah tu cenderung pada perkara yang tak berkaitan betul-betul dengan ibadat. Dia ada-adakan, dicampur-campurkan. Ini juga tanda bala nak turun. Masjid diangkat suara bukan pada hal-hal agama. Wa kana za'imul qaumi ardzalahum, dan seterusnya lagi, dan adalah orang besar, orang yang diangkat jadi pemimpin, orang besar segala kaum, menteri-menteri
Presiden-presiden, orang-orang besar yang diangkat itu, yang kurang-kurang daripada mereka itu, yang bodoh-bodoh. Pemimpin yang angkat semua yang bingung-bingung, bukan pandai pun. Akhir zaman, bukan dekat Malaysia je, kat seluruh dunia, Amerika ke mana ke, tengok rupa pun macam bodoh dah. Belum dia cakap pun orang semua cakap bodoh, jadi naik. Dia tak ceritalah macam mana cara pemimpin tu naik, tapi dia naik, dia tetap jadi juga. Baik negara yang kononnya cerdik, Amerika ke, yang dilantik jadi pemimpin tu orang bodoh. Kenapa? Sebab orang bodoh senang dikontrol, senang dikawal. Arzalahu maknanya orang hina, orang yang kalau 40-50 tahun dulu orang ni memang tak layak langsung dilantik jadi pemimpin. Ini tanda balak nak turun. Kemudian apa lagi? Wa akrama ar-rajulu makhafata syarrihi wa ukrima ar-rajulu makhafata syarrihi. Itu dia. Dimuliakan laki-laki, makna tokoh-tokoh, kerana takut akan jahatnya. Jadi kalau kita muliakan pun sebab kita takut esok kita kena. Kalau kita tak sebut nama dia, kalau kita tak hormat dia, kita akan diseksa, kita akan dibuang kerja, kita akan begitu begini. Ini tanda balak nak turun. Wa syuribatil khamru, dan diminumkan akan arak. Arak bebas, mana-mana bebas, lesen arak sepah-sepah, diminumkan arak tu. Arak tu macam halal. Walubisal harir, memakai akan sutera, maknanya orang perempuan, orang lelaki pakai sutera. Tak ada masalah dah, tak dianggap perkara tu bertentangan dengan agama. Baju-baju batik yang buat dari sutera ni digemari oleh orang lelaki. Tutup hadis yang kata sutera ni orang lelaki haram pakai tu tak dibuka lagi dah. Kalau keluar, oh tak ada, fatwa ni tak pakai dah, dianggap kuno. Tu nak tunggu bala turun. Dan diambilkan mughayyanat, ittakhadatil mughayyanat, diambil perempuan-perempuan yang bernyanyi dan memalu-palu. Wal ma'azif tu, ma'azif ni alat-alat paluan, drum, ma'azif, biola, segala benda yang digesek, diketuk-ketuk. Dan diambilkan, mana apa maksud diambil ni? Diangkat perempuan-perempuan penyanyi dan permainan-permainan muzik, tu maksud dia ni. Mana-mana hiburan, sikit-sikit hiburan. Penyanyi-penyanyi diangkat seolah macam ni lah pendakwah kondang. Cakap dia lebih laku daripada ustaz lagi. Ni tanda nak kiamat, tanda bala nak turun. Ni yang last ni. Wala'ana akhiru hadil ummah, melaknat oleh orang yang akhir daripada umat ini akan orang-orang yang awalnya. Apa maksud ni? Terbit, cerdik, pandai, berceramah, beragama, mengutuk ulama-ulama lama, mengutuk Imam Syafi'i, mengutuk orang pegang mazhab, kutuk segala ulama yang dulu agung, hebat, wali Allah. Dikatakan mereka tu orang biasa je. Syafi'i dia panggil PE je. Alah PE tu bukan tahu apa. Alah dilekeh-lekehkan. Wala'ana, sampai tahap laknat. Mas Syafi'i pun banyak boleh buat silap juga. Dia kan semua betul. Memang, tapi nak banding dengan kita ni, kurang silap, kita lagi banyak silap. Memang dia manusia biasa, siapa yang lepas pada kesilapan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, para nabi yang maksum. Tapi nak banding kajian mereka dengan kita ni, jauh. Melaknat, bukan tak terima, laknat lagi. Melaknat oleh orang-orang, tokoh-tokoh agama di akhir zaman, sedia kawan, akan orang-orang awal. Orang awal siapa ni? Siapa orang awal ni? Ulama-ulama awalin, ulama mutakaddimin, ulama yang hidup dalam zaman 200 Hijriah, 300 Hijriah. Cakap diorang dah tak dipakai dah. Mazhab-mazhab runtuh. Konon dia yang pandai. Ni yang bagus, dipropagandakan pada masyarakat berfikir macam tu. Jangan hormat dia orang tu.
Jangan hormat ulama-ulama dulu. Ini tanda bala nak turun. Kerana salah, kita kena faham sebelum zaman Nabi SAW yang memperjuangkan agama, yang memimpin umat, Nabi, Rasul. Tapi bila sampai pada Nabi SAW, dia penamat segala Nabi dan Rasul. Tak ada dah Nabi Rasul nak pimpin kita. Habis siapa? Al-ulama'u warathatul anbiya. Yang tinggal ulama'. Ulama' pun macam-macam ulama'. Ulama' akhirat tu berapa kerat, terkejar sana, terkejar sini. Yang ni dia jadi pewaris. Inilah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Mereka ahli sunnah wal jamaah ni sampai kurun kita ni, tak dipakai. Semua tu hadis dhaif, hadis ini hadis maudhu'. Kitab mereka tak boleh dipakai. Kita kena pakai hadis. La anal akhiru ummati awwalaha. Melaknat orang-orang akhir zaman akan ulama-ulama mereka yang duduk pada awal zaman. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Maka hendaklah bila dah jadi 15 perkara ni apa jadi? Maka hendaklah menanti oleh mereka itu akan ketika demikian itu. Rihan hamra, angin yang berwarna merah. Angin yang berwarna merah ni kita tak tahu benda. Wallahu a'lam apa tu angin warna merah. Angin jenis tiup menghancurkan habis semua. Tak tahu apakah angin merah ni maknanya virus corona ke? Adakah ini perkataan Nabi ni hakikat betul warna merah angin tu, atau masuk angin merah ni sesuatu yang berbahaya? Apa tu dia kata apa lagi? Au khasafan, atau terselam bumi runtuh, tiba-tiba jatuh bangunan tenggelam, gempa masuk dalam bumi. Au masakhan, ataupun mamsuh, ada kisah-kisah di belahan bumi ni manusia diubah jadi binatang. Ada kisah dia tu beberapa tahun lepas tu saya tengok satu orang perempuan, negeri mana tak ingat dah, lama dah. Mak dia baca Quran, dia tengok TV. Mak dia kata pelan lah TV tu sikit, nak baca Quran ni. Dia kuat lagi, dia buat tak tahu. Lepas mak baca Quran, mak dia tengok TV tu senyap. Tengok-tengok anak perempuan dah tukar jadi kangaroo. Muka kangaroo badan orang, rambut ada lagi. Wallahu alam, internet. Adakah benda ni mustahil ni? Maskhan, manusia ditukar jadi binatang. Maskhan ni mana tukar betul. Kejadian-kejadian pelik, orang-orang yang Tuhan laknat ni Allah tukar jadi bentuk binatang betul, bentuk babi, bentuk jadi betul. Tapi tak semualah, kalau semua esok takut lah, kena buat zoo lah. Zoo orang jadi binatang. Tapi ada berlaku. Tu yang dekat mana, yang diskotik dekat Turki. Zaman tu masyhur tu dalam internet sebut kisah tu kan. Tengah-tengah, lepas tu salah seorang daripada ketua tentera tu, masa tu bulan Ramadan masa tu. Lepas tu yang tu salah seorang ketua tentera tu kata tak payahlah buat tuan. Ini kita kena hormat bulan ni. Siapa cakap ni? Quran cakap macam tu. Pergi ambil Quran tu. Dia ambil Quran tu, dia tabur dalam diskotik tu, dia pijak ramai-ramai. Takdir Tuhan tu, bumi tu tenggelam, jatuh masuk dalam bumi tu. Masyhur kisah tu di Turki berlaku. Tu maknanya tadi tu. Itu makna au khasafan, tenggelam bumi. Bumi tiba-tiba zup masuk. Yang berlaku di mana tu, yang di Indonesia, penyanyi tu. Apa kumpulan tu? 16. Tiba-tiba bumi tenggelam, jatuh masuk dalam bumi tu. Kat Bantam di Indonesia tu. Bukan tsunami. Yang dia kugiran main muzik tu, The 16 kan pada tengah main tu, tiba-tiba bumi tu jatuh masuk dalam bumi tu. Itu khasafan lah tu. Itu khasafan. Khasafan ni makna tiba-tiba Allah Ta'ala laknat, bumi tenggelam. Tapi dia jadi jarang-jarang, sekali jadi. Kalau lama masuk sekali jadi.
Kalau 10 tahun seorang dah tukar dia monyet kat dah. Ni kan banyak berlaku macam tu. Lagi nak dekat, nak bala, nak turun besok, lagi banyak manusia ubah jadi binatang. Dan ini kajian saya sendiri lah. Ini saya sendiri punya kajian. Saya tengok segala hadis-hadis akhir zaman ni, yang dulu ulama takwil. Oh, makna dia mungkin macam ini. Mungkin maksud Nabi ni maknawi macam ini. Tapi bila sampai masa, dia jadi betul-betul. Contoh, salah satu hadis yang jadi macam tu. Rasulullah kata salah satu tanda akhir zaman, as-sa'atu zillus sa'ah. Bayang sa'ah itu akan melindungi Kaabah. Masjid Haram tu dilindungi oleh bayangan sa'ah. Ulama tu mentakwilkan makna sa'ah tu kiamat. Sa'ah tu salah satu makna kiamat. Nama kiamat as-sa'ah. Kiamat bila nak berlaku tu meliputi sampailah kepada kota Mekah dengan Kaabah-Kaabah sikit akan runtuh. Takwilan ulama dulu. Masuk era tahun 2000, dibinalah as-sa'ah, jam besar. Sa'ah dia makna jam. Yang mana bayang jam tadi tu punyalah tinggi jam itu, bayangnya sampai melindungi Kaabah. Dia ulama, ni maknanya Nabi cakap 1400 tahun dulu, jam pun tak ada lagi. Jam tak ada. Ha? Kena tengok balik mana hadis itu. Maknanya terbukti yang Nabi cakap ni bukan sekadar metaphorical, bukan dengan makna majazi. Hakiki, jam besar naik, pum, bayang tutup. Tu. Lepas tu disebut dah hadis tu, tanda akhir zaman, gunung-gunung akan ditebuk. Ulama pun takwil lah, tebuk ni makna tu, tebuk mana, sebab tak terbayang gunung dia kena tebuk. Rupa mana tebuk tu terowong Mu'asim, terowong di sekitar Mekah, gunung-gunung ditebuk. Zaman Nabi orang tak faham. 1400 tahun lepas tu berlaku. Ni cakap Nabi ni. Lepas tu Nabi kata di akhir zaman manusia kena uzlah. Jangan banyak bercampur manusia. Kita ingatkan itu perintah untuk kita jauh maksiat je. Sekarang semua orang kena uzlah. Masuk masjid pun uzlah lagi. Kena jaga-jaga. Tengok cakap Nabi tu. La ilaha illallah. Kesimpulan saya, mungkin bila kata angin merah ni betul-betul angin merah. Cuma tunggu masa. Kita duk jangka cakap Nabi itu maknawi, makna yang tersebaliknya. Tapi setakat ini, segala hadis akhir zaman berlaku dengan hakiki. Betul-betul jadi. Jadi jangan kita ragu. Kalau kita baca Dajjal tu tingginya sekian, matanya sebelah, boleh kita takwil itu takwil ni. Jangan kita nafi, betul-betul akan datang rupa yang macam tu. Tak mustahil bila itu berlaku. Itu maksud saya tu. Bila baca hadis akhir zaman, adab dia, walaupun kita tak tengok lagi, walaupun kita tak nampak benda tu berlaku lagi, iman kita kata ni betul, iman kita cakap ini benar. Macam mana nak jadi aku tak tahu, tapi jadi. Ni kata keimanan. Faith tak perlu bukti, sebab yang bercakap tu Nabi SAW. Bila kata balak akan turun bila 15 bulan berlaku, angin merah akan tiup, ya, saya percaya. Siapa cakap? Nabi cakap. Bila nak berlaku? Tak tahu. Tapi 15 ni semua dah ada. Penyanyi dia angkat, umat akhir zaman melaknat, komplain ulama-ulama dulu, dia komen balik ulama-ulama hadis, ulama mazhab, ulama tasawuf, semua tak dipakai. Sedang berlaku bebas dalam internet. Diangkat suara kat masjid, dah berlaku. Pemimpin-pemimpin yang bodoh-bodoh, yang bengong-bengong, semua dah diangkat. Manusia dihormati kerana kita takut dengan dia. Orang jadi takut dengan orang sebab takut nanti kita punya kebebasan disekat, kita punya ni tak boleh nak buat. Dah berlaku 15 ni, habis semua dah berlaku. Maka tunggu saja dah saatnya, kata dia, nantilah angin merah tiup, terselam bumi dan mamsuh jadi binatang. Manusia diubah jadi binatang. Tak beriman juga tak tahu. Maknanya semakin dekat akhir zaman, benda pelik atau benda miracle, mukhalafatul adat, kharqul adat, benda mencari adat akan berlaku. Sebab Tuhan nak tunjuk aku ni. Hei manusia, kau ingat sikit, aku ada ni, aku wujud. Tak semua teori kau boleh menyelesaikan masalah. Tak ada satu pun. Kalau aku dah turun bala ni, kau buatlah macam mana pun tak terangkat, melainkan kau balik pada aku balik. Melainkan kau berselawat pada Nabi ku juga. Melainkan kau cintai orang yang aku cintai ni, baru terangkat bala kau ni. Kau buatlah apa kau nak buat.
Tak boleh terangkat. Ni yang Tuhan nak bagi tahu. Tuhan nak bagi tahu ni. Tak faham lagi. Dan ditambahkan pada riwayat yang lain, atas 15 perkara itu tambah lagi pula, ramai orang menuntut ilmu tetapi kerana bukan nak mendirikan akan agama. Allah. Ya betul, tahfiz banyak. Ya betul, pengajian agama makin semarak, tapi yang masuk sana, yang mengaji, yang belajar, bukan lillah. Bukan nak sebar agama, nak jawatan, nak jadi imam, nak dapat menjadi imam tarawih, dapat RM4,000, RM4,000. Nak bangga anak aku ni ngapal Quran. Balik tak kisahlah jadi apa, jadi dah Quran dah dalam kepala. Banyak. Ni tanda yang ke-16. Penuntut ilmu tapi bukan keluar nak dirikan agama, melainkan resam saja, nak bangga, nak tunjuk kat orang, nak cari duit, buat duit pula. Allahu akbar. Lagi, dan penghulu kabilah itu orang fasik. Penghulu kabilah ni mana pemimpin setempat itu diangkat orang-orang fasik, orang-orang kaki maksiat. Masyarakat dah rosak, dia kena pilih pemimpin rosak juga, sebab nak memudihkan hawa nafsu dia dipenuhi. Jangan salahkan pemimpin, salah diri sendiri. Kenapa kita pilih? Sebab kalau kita pilih dia, kita boleh dapat judi jalan, ini jalan, itu jalan, duit masuk. Pemimpin setiap kabilah, setiap kaum itu diangkat orang fasik, bukan orang mutakin lagi. Orang takwa tak nak. Orang takwa leceh lah, sok jolok duit tak nak. Tak jalan. Bagi perempuan tak nak, bagi duit tak nak, semua tak nak. Yang nak Allah Rasul. Tak boleh jadi pimpin ni. Tak boleh. Tahu ini dua-dua boleh. Dua-dua boleh ni okey. Depan orang dia beragama, belakang orang dia sebat semua. Yang ni yang diangkat. Dan Al-Quran dan hadis menceritakan, bila penghulu kabilah orang fasik daripada mereka itu, dan adalah zaim segala kaum itu, pemimpin segala kaum itu, orang-orang yang kurang daripada mereka itu. Orang-orang kurang akal, kurang cerdik, bukan pandai pun, duit banyak, boleh beli sana, boleh beli orang ni. Na'udzubillah min zalik, ya. Poin dia kekuasaan. Sebab tu kata para ulama, hari Jumaat dibacalah surah Al-Kahfi. Jangan baca saja. Dalam surah Al-Kahfi itu ada 4 cerita, 4 kisah, yang mana kalau kita faham kisah 4 itu, mencukupi sebagai panduan hidup kita, seluruh kehidupan kita dalam dunia ni, di akhir zaman. Karena kisah yang pertama dikisahkan dalam tu ialah tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu mengisyaratkan orang yang beriman ni kena sembunyi, kena uzlah. Kerana penguasa-penguasa tu sudah tidak beriman dengan Tuhan lagi, beriman dengan kebendaan, kekuasaan. Problem kekuasaan berlaku. Akhir zaman ni dah berlaku. Itu suruh baca surah Al-Kahfi tu. Hubungkan kehidupan tu dengan kisah Ashabul Kahfi. Memang tak ada gua, nak cari gua mana? Rumah tu lah gua, madrasah tu lah gua, masjid ni lah gua Ashabul Kahfi. Tuan-tuan lah penghuni dia. Larikan diri kena menyelamatkan iman. Jadi kalau kita tutup masjid, nak lagi mana? Yang kedua, kisah tentang dua orang pun, tentang Iskandar Zulkarnain. Yang pertama tadi kisah itu tentang keimanan. Yang kedua kisah Iskandar Zulkarnain tentang kekuasaan. Yang ketiga kisah tentang dua orang yang punya dua taman, abang adik. Adik kata, taman ni tak apalah, saya sedekah, nanti kat akhirat dapat taman lain, taman kekal. Abang kata tak boleh, ini taman, ini kebun aku buat, ini masalah ekonomi, tentang ekonomi, ujian ekonomi. Nak bersandar pada Allah atau nak bersandar ekonomi dengan apa yang dia buat. Akhirnya kebun yang dia punya oleh abang yang kaya ni hancur dengan angin ribut, habis semua. Adik dia tadi dah lah dapat keuntungan dunia, dapat pula ke akhirat, dia sekah semua tu, kekal abadi, tak hancur. Ya. Yang keempat kisah apa? Ashabul Kahfi, kisah Iskandar Zulkarnain, kisah dua beradik, satu lagi apa?
Apa tu? Kisah Nabi Khidir. Nabi Musa Nabi itu tentang ilmu, fitnah ilmu. Fitnah ilmu di mana berlaku soal jawab antara Musa ilmu syariat dan ilmu hakikat. Ini isyarat di akhir zaman orang dah tak terima ilmu hakikat. Tasawuf orang buang. Orang ambil syariat je, yang zahir-zahir je. Yang seni-seni dianggap sesat. Tarekah, kefahaman yang halus-halus tak wujud. Jadi empat itu menjawab persoalan tentang akhirul zaman. Soal keimanan Ashabul Kahfi, soal kekuasaan Iskandar Zulkarnain menghalang Ya'juj wal Ma'juj. Yang ketiga, persoalan ekonomi. Yang keempat, persoalan ilmu zahir dan ilmu batin, ilmu hakikah. Ya. Baik, kita sambung sini lagi. Jadi di akhir zaman orang-orang macam ni diangkat. Dan pada satu riwayat lagi pula daripada Abi Aliyah, tiada berdiri kiamat itu hingga berjalan iblis laknatullah pada segala jalan dan pada segala pekan, dan berkatalah ia iblis telah mengkhabarkan akan daku oleh si anu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bagian-bagian, padahal mengada-ngadakan dan dusta banyak orang. Iblis berjalan. Iblis ni maknanya siapa iblis ni? Orang-orang yang telah dihasut oleh iblis laknatullah, merebaklah segala ajaran-ajaran sesat. Tapi dia khabarkan ini, mengkhabarkan akan aku, dia kata ni Nabi cakap ni, Rasulullah cakap, benda-benda itu dusta, benda itu bohong, tak wujud. Dan setengah daripada alamat kiamat itu, zalim segala hakim. Zalim segala hakim tu makna apa? Hakim tidak bertindak seperti mana yang sepatutnya. Hakim tidak bertindak dengan ilmu yang tulus. Hakim dijual, hakim dibeli. Memenangkan satu pihak, menidakkan satu pihak. Dan tiada baik pada segala hukum. Masya Allah. Kata Nabi, al-hukam thalath. Hakim tu tiga. Ithnani finnar wa wa'idun fil jannah. Tiga jenis hakim, dua masuk neraka, satu masuk syurga. Wah, tu mana apa tu? Ratio dia dalam tiga, tiap tiga, dua neraka, satu syurga. Tak nak jadi hakim. Siapa baca hadis tu tak nak masuk jadi hakim. Al-qudatu thalath. Al-qudatu thalath. Hakim ni bagi tiga. Al-qudatu thalath. Ithnani finnar, dua jenis masuk neraka. Siapa dua jenis ni? Yang pertama, jenis penghukum, dia tak ada ilmu. Ilmu tak ada. Dan dia hukum dengan kejahilan dia. Memang layak masuk neraka. Yang kedua, dia ada ilmu tapi dia tak pakai ilmu dia tu. Dia menghukum dengan bukan yang dia tahu, yang ilmu yang sebenar. Dua-dua ni masuk neraka. Satu yang masuk syurga, dia ada ilmu dan dia hukum dengan ilmu yang dia ada. Yang satu dia masuk syurga. Tiga. Dua neraka, satu syurga. Kan? Akhir zaman banyak yang dua tu. Yang jenis yang dua ni. Dan banyak harta-harta muzlamah, harta-harta kezaliman, harta yang dirampas. Dan orang yang mengerjakan dosa. Dan sedikit amanah, nak cari orang amanah cukup payah. Dan banyak khianat. Banyak pengkhianatan berlaku. Syarikat-syarikat dikhianati. Ada buat syarikat partnership, khianat. Baru nak senang sikit, khianat. Tikam kawan, rampas. Allah, pening. Cerita orang kena tipu dengan partner ni, dah kawan lama ustaz, 20 tahun saya kenal, anak bini semua saya kenal, dia tipu saya. Wah, kan? Tu dialog dia lah. Bukan satu, banyak. Tanda kiamat, bala nak turun. Khianat banyak berlaku, amanah susah nak cari. Kemudian apa lagi? Sedikit ulama, banyak orang jahil. Nak cari ulama yang betul-betul bercakap ikhlas. Bercakap kita betul nak sampaikan kita pada Allah sikit, tak ramai. Pak lawak ramai. Lepas tu jahil ramai lagi. Cakap untuk sedapkan hati orang je. Dan lagi dia kata apa lagi? Maka tersebut dalam hadis bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengambil ia akan ilmu itu dengan menanggalkan daripada hati seseorang, dan tetapi dengan sebab matinya ulama, hingga apabila tiada tinggal orang alim
mengambillah manusia itu akan orang jahil jadi mufti, maka memfatwa oleh mereka itu dengan tiada pengetahuan, maka sesat mereka itu dan menyesat oleh mereka itu akan manusia. Jadi orang alim mati, orang alim dulu dah ramai tak ada. Negeri Sembilan ni pun dah hampir ketandusan orang alim. Orang alim mana orang yang dah tua, yang masak ilmu dia berbelah tahun mengaji dah tak ada. Yang ada yang mencacaya ni, pucuk pangkat tak ada, pucuk menjadilah. Tinggal tutup alim kecil ni. Lepas tu bila dah semua dah tak ada, macam mana cara tak ada tu? Bukan ilmu tu dicabut, tak. Mati. Berpuluh-puluh ulama mati dalam satu bulan. Mati. Tak pernah kita saksikan sebelum-sebelum ni. Tahun 2020, pangkal 21, mati ulama tu. Kejap-kejap mati. Ali Jabir mati. Muda-muda mati. Mana yang soleh-soleh, orang baru nak pegang, mati. Tanda kiamat, tuan-tuan. Ini zaman Dajjal. Bukan zaman nak senang-senang lagi dah. Kita dah dipaksa uzlah. Kita dipaksa berfikir dengan serius tentang kehidupan kita ni. Nak mati besok ni. Lepas tu dia kata apa lagi? Sampai bila dah tak ada orang, alim dah tak ada, angkat orang bodoh jadi mufti. Angkat orang tak reti jadi pemimpin agama. Maka memfatwa mereka tu dengan yang tak ada ilmu. Sesat dah semua. Yang tak boleh dibolehkan. Sekarang ni dah ada fatwa baru pula. Anak-anak yang mak bapak dia bukan Islam, mak bapak bukan Islam, boleh tuntut pula anak, jaga anak tu. Berapa lama kita pertahankan tu, mempertahankan kemurnian Islam tu, kita jaga. Oh, tak ada hadis, tak ada Quran. Tak ada hadis, tak ada Quran. Tak ada hadis, tak ada Quran. Masuk surat khabar, lulus fatwa pelik-pelik. Kita akan tengok lagi pelik lagi daripada itu, tuan-tuan. Sebab apa? Dunia nak kiamat. Dan lagi dia kata apa lagi? Dan setengah daripadanya, apa jadi? Maka sesat mereka itu, menyesat akan manusia. Tak nak pakai kitab tua, tak nak pakai kitab-kitab turas, karangan ulama lama dah tak dipakai dah, pakai hak baru. Dan setengah daripadanya tiada laku perjualan pekan, tiada je laku lagi perjualan pekan, dan sedikit berkah pada segala rezeki. Lagi apa lagi tanda dia? Perjualan pekan ni mana? Ini kalau kita faham ni, masuk perjualan pekan ni, jual beli kat pasar-pasar dah tak ramai orang beli dah. Orang tak pergi pasar, orang pergi mana? Shopee. Allah, ini hadis 1400 tahun dulu, mana ada Shopee masa tu? Orang dah tak pergi pekan, orang internet je. Kedai-kedai semua sunyi lenggang. La ilaha illallah. Siapa sangka keluar pula syarah kot tu. Shopee. Cek, semua budak kecil dah pandai dah. Mak order Shopee dah. Yelah, nak pergi tak boleh, kan kena virus. Lama-lama orang pun dah terbiasa, pekan lenggang. Tapi masa hadis ni turun, masa Nabi cakap ni, tak ada pun lagi. Tak ada, tuan-tuan. Tengok betapa kita patut yakin dengan sabdaan Nabi SAW. Benda tak berlaku, Nabi dah beritahu ni. Sekarang satu setepek demi setepek kita kena satu buka balik hadis akhir zaman. Tafsiran yang telah diberikan sesuai zaman dulu, sekarang dah tak sesuai lagi dah. Rupanya ada makna lagi yang lain. Tak salah tu. Kita tak tolak hadis, kita hanya memperbarui tafsiran, kerana nampak jelas apa yang Nabi cakap tu berlaku sekarang. Lagi apa lagi berlaku? Pekan sunyi, sedikit berkah pada segala rezeki. Duit banyak, macam tak ada. Baru ni saya nak beli kasut sekolah untuk pelajar-pelajar saya, nak berkawat. Saya tanya, kasut berapa harga? Tak mahu ustaz, kalau kita pergi lebih kurang 20-30. Sampai kedai mana ada 30, semua 40 kata. Bukan kata kasut yang hebat, kasut hitam tu RM40. Allahuakbar. Boleh diskaun? Tak boleh. Berkat tak ada, segala rezeki tak ada. Duit banyak, berkat tak ada. Tak boleh nak buat perjalanan Allah, tak boleh. Habis macam tu je, tak tahu habis. Segala-galanya melambung naik. Dan banyak mengadu daripada segala manusia. Semua orang komplain sana, komplain sini. Itu mahal. Ada yang baru ni nak bunuh diri pula dah. Tak pernah jadi, stres.
Tengah-tengah jam, stop kereta, naik panjat tiang elektrik, nak terjun masuk internet. Tak pernah Malaysia dengar macam tu. Luar negeri banyak dah. Kat jambatan San Francisco tu ada dah, yang dibangga-banggakan itu. Dekat jambatan dia, tuan-tuan, tu ada satu filem itu. Jambatan San Francisco ni pusat bunuh diri. Dekat tiap-tiap tiang tu dia ada telefon last call. Sebab orang nak bunuh diri, dia kerajaan dah tak ada nak buat apa, takkan nak 24 jam nak tengok. Dia biar telefon situ. So bila dia nak bunuh diri, dia boleh call, hello, goodbye, I want to die now, bye bye. Terjun. Malaysia dah ada pula dah ikut dah. Banyak mengadu tu, banyak komplain. Tak puas hati. Hidup semua tak ada seronok. Mengadu banyak, komplain banyak. Sedikitlah orang yang kau dapat akan dia, melainkan dan zohir bagi engkau mengadu. Tak ada orang, melainkan komplain. Kau jumpa orang mengeluh sana, mengeluh sini. Tak ada yang happy. Dan padahal ada di sisinya barang yang memadai akan dia ada, bukan tak ada. Makan minum tak ada lagi, tapi tak puas hati, tak dapat nak bebas macam dulu ni. Ini sekarang ni night club dah kena tutup, pusat pelacuran dah kena tutup. Saya ada kawan seorang kat London, dia kata coronavirus ni orang beriman nak susah hati apa. Kita dah biasa lockdown, Ramadan kita lockdown, tak makan. So patutnya kita ni tak risau. Kita dah biasa dilatih dengan lockdown oleh Allah. Cuma lockdown ni panjang sikit lagi. Masih boleh makan, cuma tak boleh makan kedai. Tu je. McDonald tutup. Kita dah biasa. Yang peritnya ni orang-orang ahli ghaflah, orang ahli kufur. Kerana mereka punya kehidupan ni berkisarkan night club, berkisarkan minum-minum arak, social, music. Empat-empat tak ada. Jadi menderita dah. Kita memang dah benda tu tak ada pun. Cuma masjid yang tutup lah. Kelas saya jangan dah cepat sangat habis. Tambah sikit. Lagi apa lagi? Dan setengah daripadanya itu banyak riba, dan masyhurnya pada jual beli macam-macam skim, macam-macam cara nak bagi riba ni halal. Jadi okey pula dah. Tapi kau mana ada je baru punya nama. Padahal riba juga tu. Pada jual beli, maka engkau dapat pada ghalib akan orang yang fasik, yang memberi hutang ia 10 dengan bayar 15 biasa tu. Hutang 10 itu dah bunga ni dah macam makanan harian. Dan barang yang banyak ia, dan barang sedikit ia, tak kisahlah sikit ke banyak ke, ada dia punya bunga tu. Maka tersebut dalam hadis, tiada berdiri kiamat dan atas muka bumi itu rumah, melainkan di dalamnya apa tu? Riba. TV riba, kursi riba, meja riba, rumah tu sendiri pun riba. Tak boleh nak lari dah. Tak boleh nak lagi. Terpaksa buat. Jika tiada mengena ia akan dia daripadanya, nescaya mengena ia akan debunya riba. Maksud tak boleh nak lari. Kok mana pun kena juga sikit. Mana kena sikit. Atau daripada sahabat dia, kalau dia tak riba, kawan pula kena riba, buat makanan riba pula. Atau taulannya atau kaum kerabatnya, mesti ada kena. Dia jaga habis ni. Dah datang saudara mara pula dah. Bawa pula produk riba pula, ini pula, itu ada sajalah. Tak boleh nak lagi. Dan setengah daripadanya kena banyak istighfar dah. Akhir zaman dia dosa riba ni. Bila kita dah tak boleh nak lari sangat tu, salah satu jalan keluarnya membanyakkan selawat. Banyakkan selawat. Kan ada kisah satu orang ni, yang bapa mak ayah dia diubah jadi babi kerana banyak makan riba. Jadi dia mimpi berjumpa Nabi SAW, suruh dia berselawat. Selawatlah, selawat 1000. Akhirnya mimpi Rasulullah letak kain kat atas mak bapak tu, ubah jadi orang. Jadi orang, mak bapak dia mati jadi babi. Sedih lah. Lepas tu nampak Rasul tutup, barakah selawat. Akhir zaman nak lagi tak boleh. Selawat penting. Nyawa tu. Nyawa kita selawat.
Dan setengah daripadanya mau mengambil Quran itu buat nyanyi. Sedap suara qari ni. Yang bernyanyi ia dengan dia Quran di dalam sadrul majlis. Allah. Yakni majlis yang atas-atasan, dan di dalam pekan, dan di dalam tempat kahwa ni tempat kedai-kedai kopi, pasang Quran. Nak buat majlis, mula Quran, lepas tu joget. Ya Quran, lepas tu kutuk orang. Ya Quran, lepas tu majlis lain. Quran bacaan pada permulaan doa tu jadi rasmi je. Bukan nak taat dengan Quran tu, dia jadi adat resam. Mula program Quran. Dalam program tu bercanggah dengan Quran tu. Dipasang di kedai-kedai kopi, kahwa. Tapi tak ada orang peduli, orang minum tak dengar Quran. Itu satu adab yang tidak baik. Pasang Quran, lebih baik ni saya nasihat, kalau nak pasang Quran dekat kedai-kedai, pasang sebelum start perniagaan. Pasang, kita pagi-pagi kita nak bagi barakah, pasang lagu Quran, tak apa. Bila dah start, tukar Quran tu. Kerana salah satu adab Quran, idza quri'a 'alimul Quran fastami'u. Kau kena dengar. Wa ansitu, kena duduk diam. Kalau kita dah pasang gitu, kita makan, kita minum, mana adab dengan Quran? Memang betul yang itu bukan Quran, itu kaset, itu fatwa fiqh. Tapi bukankah apa yang keluar itu Quran? Ma'ani itu, suara yang apa yang dibaca itu Quran. Tapi itu kaset. Memang tak sama kalau bahas fiqh. Tapi adab macam mana? Lepas tu banyak ulama' menasihat, kalau kita buka kedai, okey Quran, lepas Quran bacalah nasyid, kasidah, tak apa. Kasidah, nasyid, selawat boleh. Jangan Quran. Kalau Syekh Nuruddin selawat pun tak boleh. Tengah selawat duk makan, duk selawat. Tak ada adab dengan Nabi. Lagi strict. Betul, adab dengan Allah Quran. Adab dengan Rasul selawat. Kita buat tak peduli. Dan kita latih benda tu jadi norma baru. Pasang Quran, makan gelak, saukuk Quran tengah main tu. Macam mana ni? Tak ada kiamat nak berlaku. Dan setengah daripadanya meramaikan tempat kahwa kedai kopi tu. Kahwa kopi. Kahwa tu kedai kopi. Kedai minuman banyak, kedai kopi ni. Terlebih banyak daripada masjid. Masjid satu, kedai makan. Restoran sana, restoran itu, restoran ni, kedai makan, kedai minum. Yang ialah tempat ibadat, tempat zikir, tempat faedah agama. Tempat kahwa itu tempat mengumpat, tempat mengadu-ngadu, tempat segala fasid, segala benda fasad. Perjumpaan fasad berlaku kat situ. Buat muzik pula, karaoke buka pula, asyik baik corona, stop sekejap. Tapi ada sini, tak ada, kat tempat dia ada, Indonesia. Dah tak boleh lalang nyanyi lagu corona. Nyanyi lagu corona pula. Nyanyi tetap nyanyi. Dan setengah daripadanya barang yang membaru-baru pada zaman, wallahu a'lam. Banyak lagi ni muka surat 48, 49 sampai 51 ni, dibuka fikiran kita, dibuka mata kita ni. Tengok, perhatikan kata ulama' zaman kau hidup sekarang ni. Betul tak apa yang Nabi cakap? Betul tak apa yang telah dikisahkan oleh para ulama'? Wallahu a'lam. Ada soalan? Boleh. Surah Al-A'raf ayat 187. Saya baca daripada tafsir Al-Azhar Uli Hamka. Uli Hamka kata tanda-tanda kiamat, sehingga kalau seseorang berjalan bersebelahan kuburan, maka dia akan berkata, alangkah baiknya kalau aku bertempat di tempat dia. Artinya, kebanyakan orang sudah merasa, pertama, tidak aman hidup lagi. Kedua, hidup semakin hari semakin susah. Ketiga, fitnah hidup, banyak fitnah hidup. Keempat, sehingga lebih senang mati daripada hidup. Kerana menurut COVID-19, orang tidak dapat melepaskan diri daripadanya. Satu dunia terkesan dengan COVID-19. Soalan saya, Ustaz, adakah wabak COVID-19 ini juga tanda-tanda kiamat, Ustaz? Adakah wabak COVID-19 ini tanda-tanda kiamat? Secara lazimnya, ya. Secara zahirnya
Tidak. Secara lazim daripada bila terjadi COVID tu, apa yang dicerita dalam hadis tentang uzlah, tentang manusia begini begitu terjadi. Pencetus menjadi tu, nak menjadikan tu. Jadi kalau nak sebut COVID-19 tu sebiji tak adalah sebut. Cuma adalah sebut wabak-wabak penyakit akan banyak berlaku dia bila dah nak kiamat ni, penyakit-penyakit ganjil akan muncul. Yang tak faham, ada perubatan, tercengang, tak tahu nak cari ubat tu ada dah sebut. Tapi nak sebut sebiji kata COVID-19 ni tak ada. Tapi itulah dia kelaziman daripada apa yang berlaku itu. Dia ni tak teruk lagi tuan-tuan. Dia akan sampai satu peringkat orang-orang beriman ni rindu nak macam mana zaman sebelum itu. Rindu nak tengok orang soleh mengajar siang malam, rindu nak pergi Mekah, rindu nak tawaf di Kaabah, rindu nak buat ibadat, kerinduan itu. Sampai berkata dah mereka bila lalu kat kubur, "Untung kau dalam kubur ni kan. Kau tak kena macam aku kena ni ha. Nak hantar anak sekolah pun tak boleh. 24 jam depan internet tu ha. Lepas dia tengok belajar, dia tengok TikTok pula. Tok nenek pun tak tahu TikTok tahu apa. Habis rosak anak muda. Hancur semua. Lepas ni kita nak pergi mana pun tak boleh dah, kena vaksin pula dulu. Macam-macam. Banyak lagi banyak. Kita akan dikontrol, dikotak-kotakkan. Manusia ni akan diatur segala-galanya. Jadi kita nak lari dah tak boleh dah. Sehingga berkatalah akan apa yang dikatakan dalam hadis tersebut. Itu hadis itu masyhur. Apa yang Buya Hamka itu disebut juga oleh Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Minhajul Abidin. Yamurrur rajul alal maqabir, lalulah manusia di tepi kubur. Lalu berkatalah orang yang lalu ni, almaru yaqul, wahai orang yang dalam kubur, alangkah baiknya kalau aku duduk tempat engkau tu. Alangkah bagusnya kalau aku boleh duduk sekarang dalam tempat engkau tu. Habis cerita aku dah tak ada apa dah, fitnah dah tak berlaku. Sampai tahap macam tu sebab dah tak tahan. Sebab tak dapat nak mengamalkan agama sebebas macam sebelum tu. Dan banyak fitnah yang menghancurkan. Dia selamat, anak tak selamat. Dia selamat, bini tak selamat. Anak bini selamat, cucu pula tak selamat. Fitnah. Sampai tak boleh nak bendung. Kita sekat social distancing. Internet masuk. Kok mana nak lari? Tak dapat nak lari. Itu maksud daripada apa yang dibaca itu. Tapi bukan dengan makna kita jadi lemah, kita jadi takut. Kerana ada pula hadis-hadis menceritakan tentang orang-orang soleh dan salihin, ya, la tazalu ta'ifatun zahirina 'alal haqq ila yaumil qiyamah. Sentiasa ada satu puak ni menzahirkan yang hak, yang mereka itu takkan terkalah. La yaduruhum. Apa saja berlaku dia tidak akan terkalah. Dia tetap akan terus berjuang, mengajar, belajar, beramal, dan barakah pada Nabi SAW tu akan terus mengalir. Sebab tu ketika peristiwa Nabi SAW wafat, ya, datang pengkhabaran tu, hadis Bukhari tu, sampailah ketiga Sayyidina Umar. Sayyidina Umar terus hunus pedang. Man qala anna Rasulullah qad mat faqad faqta'u bi hadha saif. Siapa kata Rasulullah wafat, aku penggal kepalanya dengan pedang ni. Sebab apa masa tu? Sebab umat tengah panik. Rasulullah dah wafat. Maka Rasulullah, Sayyidina Umar asy-syuja'ah, maqamu syuja'ah, makam keberanian, nak angkat semangat balik. Lepas tu datang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar datang, masuk dalam tu, tengok betul Nabi dah wafat. Betul. Keluar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Man kana ya'budu Muhammadan faqad mat. Siapa sembah Muhammad dah wafat. Wa man ya'budullah, siapa sembah Allah, Allah tak mati selama-lamanya. Semua terpinga. Lepas tu dia baca satu ayat Quran, dia baca ayat Quran tu, tilka ummatun qad khalat min qablu, ya, tilka ummatun qad khalat min qabli, qad khalat tilkal ummah min qabli, sungguh telah pergilah umat-umat sebelum kamu. Silap. Qad khalat ar-rusul, sungguh telah pergilah oleh rasul-rasul sebelum kamu.
sampai akhir ayat. Jadi orang bila dengar ayat tu semua tercengang, macam tak pernah dengar ayat tu. Bila Sayyidina Abu Bakar baca ayat tu, bagaimana rasul-rasul sebelum Rasulullah ni pun mati juga, wafat juga, macam tak pernah dengar ayat tu. Kata, oh ini ayat baru ni, macam baca ayat baru. Kerana Sayyidina Umar tu orang yang waqar. Allah melalui Rasulullah meletakkan dalam hati dia keimanan yang sangat teguh, kuat. Jadi dia stabilkan balik, umat jadi stabil. Ya, Muhammad dah tak ada, tapi Allah tetap hidup. Dia maqamul iman, meneguhkan iman, kekuatan iman. Adapun Sayyidina Abu Bakar dia maqamul syuja'ah, keberanian. Datang pula Sayyidina Uthman, sama masuk, tengok, senyap, jalan, tunduk. Maqamul haya, kerana Sayyidina Uthman tu maqam haya, malu, adab. Datang Sayyidina Ali, tengok, duduk mikir. Maqamul ilm, Sayyidina Abu Bakar tu ilmu, Sayyidina Ali ilmu. Dia berfikir, tengok kejadian, dia tunggu apa hikmah dia, dia tunggu apa yang Tuhan nak ajar. Maqamul ilmi. Jadi bila kita akhir zaman, empat tu ada 4 sahabat, kena ada keberanian, kena ada keimanan, kena ada malu, kena ada sifat adab, dan kena ada ilmu. Lepas tu 4 sahabat tu baru terbangun umat. Satu tak boleh, baru dia jadi. Wallahu a'lam. Jadi sama juga tadi, akhir zaman tadi ni, walaupun dibaca hadis-hadis seperti itu, bukan makna tak ada harapan. Sama macam bila Rasulullah wafat, bukan tak ada harapan, bukan habis dah, hajur dah, dah tak boleh buat apa dah. Bukan begitu. Selagi kita ikut sahabat, ashabi kan nujum, famanik tadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang. Kau ikut sifat-sifat mereka, kau dapat petunjuk. 4 tadi tu. Maqamul iman, maqamul syuja'ah, keberanian, maqamul haya, malu, adab, maqamul ilm, pendalami ilmu, baru teguh, baru umat ni akan jadi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yusutani wa bihamdihi kullu bana asta'min asrarana wa syul bi'tibar alhamdulillahi rabbil alamin.